Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya buka landasan ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam apresiasi saya titipkan buat semua. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan salah satu isu yang berlaku di dalam pendidikan, di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di dalam majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu aktiviti kokurikulum dipandang sebelah mata. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu molek kiranya jika kita berkenal-kenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama, maafkan saya, Saudara Dylan Anak Jelai. Saudara Dylan merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam jurusan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Cawangan Sarawak. Selamat datang Saudara Dylan. Selamat sejahtera, selamat datang Saudara Amir. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang kedua, manis orangnya, Saudari Beatriza Supangkiru. Saudari Beatriza merupakan naib presiden Kelab Debat UiTM Cawangan Sarawak. Selamat datang saudari, kami ucapkan. Selamat datang Saudara Amir. Okey. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Clarissa Mary Mujan Desmond. Saudari Clarissa merupakan pelajar diploma dalam jurusan perakaunan. Selamat datang saudari, kami ucapkan. Terima kasih saudara moderator. Okey. Baiklah, dan kita beralih kepada panel terakhir kita, iaitu Saudara Fabian Rossi Anak Encana yang merupakan Presiden Kelab Debat UiTM Cawangan Sarawak. Selamat datang Tuan Presiden. Terima kasih. Apalah salahkan. Baiklah, terima kasih Saudara Fabian. Baiklah, ahli panel pun semua sudah kita kenal. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Kokurikulum di dalam Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 bermaksud suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Seperti kita sedia maklum, aktiviti kokurikulum ini merupakan sebuah silibus yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun di peringkat IPT berkonsepkan kemahiran insaniah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan frasa pandang sebelah mata pula bermaksud sesuatu yang dipandang remeh. Jadi pada hari ini kita akan mengupas dan kita akan membincangkan sejauh manakah isu aktiviti kokurikulum ini dapat dikaitkan dengan frasa dipandang sebelah mata hari ini dan hadirat sekalian. Apakah kesan kepada pendidikan negara kita dan apakah solusi yang boleh kita pertimbangkan di akhir forum pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Presiden kita, Saudara Fabian. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan aktiviti kokurikulum ini dipandang sebelah mata? Dipersilakan. Terima kasih Saudara Amir. Jadi bagi pendapat saya, secara umumnya kita dapat menilai tajuk forum atau tajuk perbincangan kita pada hari ini lebih berkisar melihat apakah sebenarnya kokurikulum dan apakah
kepentingannya terhadap pelajar di sekeliling kita. Sebab dalam masyarakat kita yang berlegar sekarang adalah persepsi bahawa kalau kita aktif co-curriculum, kita tak akan maju dan kita tak akan dapat kecemerlangan yang diinginkan. Jadi misi perbincangan kita adalah untuk kita ubah persepsi itu, untuk kita kembalikan arena co-curriculum yang sangat meninggi pada hari ini. Baiklah, terima kasih panel pertama kita, Tuan Presiden. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab memandang enteng tentang aktiviti co-curriculum ini. Malahan, ianya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya golongan majikan dalam proses untuk mencari pekerja di tempat-tempat mereka. Baiklah, kita beralih kepada persoalan yang seterusnya. Saya ajukan persoalan ini kepada saudara Dylan. Apakah punca dan sebab co-curriculum ini dipandang sebelah mata saudara Dylan? Silakan. Terima kasih Encik Amir atas persoalan yang saya kira cukup munasabah untuk kita bincangkan bersama hari ini. Baiklah, tajuk yang kita bincangkan adalah mengenai co-curriculum dipandang sebelah mata. Baiklah, sebab utama yang akan saya bincangkan dalam forum kita pada hari ini iaitu mengenai ibu bapa lebih menitik beratkan akademik dan kurang untuk memberikan galakan kepada anak-anak dalam co-curriculum. Baiklah, pertama sekali saya akan bercerita mengenai mentaliti ibu bapa hari ini, iaitu kebanyakan ibu bapa mereka mempunyai mentaliti bahawa anak-anak mereka akan mudah berjaya jika hanya fokus kepada akademik semata-mata. Mereka juga turut meletakkan pemberat di mana pelajar ataupun anak-anak mereka ini akan berjaya jika mendapat grade A dalam semua subjek ataupun mendapat tempat pertama dalam setiap peperiksaan. Akan tetapi, kefahaman ini adalah satu kefahaman yang salah disebabkan kecemerlangan seseorang pelajar itu adalah dilihat dari segi keseimbangan dalam akademik dan juga co-curriculum. Baiklah, saya ingin memetik kata-kata pengarah Politeknik Kota Kinabalu iaitu sewaktu Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang iaitu Zainab Othman. Beliau berkata bahawa kejayaan seseorang pelajar ini bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik. Sebaliknya, nilai kecemerlangan pelajar berkait rapat dengan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum dan juga beliau turut menegaskan bahawa tidak semua ilmu pengetahuan yang mampu untuk diajar di dalam bilik darjah. Kerana beliau juga menyatakan bahawa ilmu itu mampu untuk diperolehi daripada ataupun apabila kita melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Maka kenyataan yang beliau ceritakan ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya co-curriculum pada hari ini kepada para pelajar, hadirin-hadirat sekalian. Jadi, saya ingin bercerita mengenai sebab-sebab mengapa co-curriculum ini dipandang sebelah mata, iaitu melihatkan kepada ibu bapa yang langsung tidak memberikan penekanan mengenai kepentingan menyertai co-curriculum, tidak menggalakkan anak-anak mereka mengikuti aktiviti-aktiviti sukan dan mengekang anak-anak mereka yang berminat untuk bermain sukan dan sebagainya, hadirin-hadirat sekalian. Maka apabila perkara ini telah diberikan contoh ataupun perkara ini telah dididik oleh ibu bapa kepada anak-anak, ia menyebabkan anak-anak mereka kurang untuk bergiat aktif dalam aktiviti sukan, hadirin-hadirat sekalian. Kerana seperti kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya Encik Amir. Sebab itulah hadirin-hadirat sekalian, banyak pelajar kurang bergiat aktif dan kurang menunjukkan bakat yang terpendam dalam kurikulum disebabkan oleh tiada galakan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Jadi, apakah kesan daripada perkara ini? Iaitu ia akan menyebabkan satu sikap sambil lewa yang akhirnya menunjukkan kurang minat kepada pelajar ini untuk menyertai aktiviti co-curriculum ini. Dan perkara yang ingin saya tekankan hari ini adalah melihatkan kepada ibu bapa yang berkejaya ataupun ibu bapa yang sibuk bekerja di luar sana sehingga lupa untuk melihat perkembangan anak-anak mereka. Terutamanya kalau kita lihat anak-anak ini dia malas untuk bersukan. Jadi kalau tidak ada ibu bapa yang memantau, maka anak-anak mereka akan terus ataupun lebih malas lagi. Hadirin-hadirat sekalian, menunjukkan bagaimana iaitu ibu bapa ini sangatlah penting dalam memainkan peranan agar co-curriculum ini tidak dipandang sebelah mata. Baiklah, saya itu sahaja daripada saya, Encik Amir. Dipersilakan kembali. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dylan.
berdasarkan penerangan tadi dapat kita lihat di sini bagaimana ibu bapa dimomokkan dengan stigma-stigma seolah-olah mereka lebih mementingkan pelajaran berbanding aktiviti kokurikulum dengan harapan seolah-olah mereka anak-anak mereka sudah berjaya sedangkan ianya tidak, hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, pada pandangan saudari Patricia, bagaimana pula dengan kepentingan kokurikulum ini? Terima kasih saudara moderator, saudara Amir. Berkenaan dengan isi yang disampaikan oleh panel kita yang pertama iaitu saudara Dylan yang mana bercerita tentang sebab-sebab mengapa aktiviti kokurikulum ini dipandang rendah. Baiklah, kita sedar bahawa sebab-sebab sedemikian boleh diatasi sekiranya mereka ini iaitu ibu bapa dan pelajar itu sendiri sedar tentang kepentingan kokurikulum ini. Baiklah, kita terus kepada melihat bagaimana pembuktian tentang kepentingan kokurikulum ini. Menurut pensyarah Kolej Jenis Insan, Dr. Nur Hidia Muhammad Jan, apabila beliau merujuk kepada kenyataan mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005, setiap murid wajib mengikuti 3 aktiviti kokurikulum dan mereka menetapkan syarat merit 10% markah kokurikulum bagi kemasukan ke IPTA dan universiti awam. Jadi, kalau ini merupakan satu penilaian yang khas kepada pelajar-pelajar sekolah menengah untuk menjejakkan kaki ke peringkat yang lebih tinggi, pihak sekolah menggunakan pelaporan pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum PAJSK merupakan satu kaedah pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard dipakai oleh semua sekolah kerana ia menggalakkan penglibatan yang menyeluruh dalam kalangan murid. Baiklah, biar saya terangkan beberapa kepentingan kokurikulum ini sebenarnya jika kita lihat mengapa ia ditekankan sehingga sedemikian rupa. Baiklah, yang pertama, masyarakat kita lupa tentang kokurikulum ini meningkatkan kemahiran individu tersebut seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran iaitu daya kepimpinan itu sendiri. Daya kepimpinan dan kemahiran komunikasi ini boleh dipupuk apabila seseorang pelajar itu dilantik menyandang jawatan dalam sesebuah persatuan ataupun kelab kelab mereka. Contohnya dalam aktiviti badan beruniform seperti kawat kaki, kemah, kadet bomba, ia dapat mewujudkan disiplin dalam pasukan, semangat kerjasama dan saling berkomunikasi menurut perintah serta melatih kepimpinan. Jadi, tatkala pelajar ini aktif memimpin sesuatu pertubuhan dari peringkat sekolah, maka kita sudah lihat bagaimana daya kepimpinannya pada masa akan datang. Kerana ia ditunjukkan dalam kajian buku Ahmad Esa yang ditulis oleh Ahmad Esa pada tahun 2005 yang berjudul Perkasakan Kokurikulum ini, yang mana beliau menyatakan bahawa kokurikulum ini berupaya membina kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid yang akan membantu mereka dalam dunia kerjaya pada suatu hari nanti. Jadi dua elemen ini, komunikasi dan kepimpinan ini sangat-sangat berguna kepada para pelajar pada masa akan datang. Baiklah, kepentingan yang kedua harus kita sedar mulai saat ini adalah kokurikulum ini sebagai platform mencungkil bakat dan minat pelajar, hadirin sekalian. Bagaimana kita mengenal pasti minat pelajar tersebut? Kokurikulum inilah platformnya, kerana di situ pelajar dapat mengembangkan bakat dan minat serta sifat kreativiti mereka ya. Saya berikan contoh bagaimana kelab dan persatuan seperti Kelab Bahasa Melayu, tatkala ada bahas dan pidato, dari situlah bakat-bakat pelajar tersebut dicungkil. Dan apabila kita kenal pasti bakat mereka, kita hantar mereka ke peringkat yang lebih jauh. Contohnya pertandingan peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan peringkat daerah dengan mewakili sekolah mereka. Bukan dari segi bahasa saja, dari segi inovasi. Melalui kelab sains dan robotik, mereka boleh mencipta menggunakan kemahiran yang mereka ada. Kita hantar mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Di sinilah bermulanya minat mereka dapat dicungkil. Itu yang ibu bapa harus sedar mulai saat ini. Jadi saya nak rumuskan tentang berkenaan dengan kepentingan ini, yang mana kokurikulum ini sememangnya wadah yang paling berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi keseluruhannya semua pihak harus sedar tentang kepentingan ini supaya kita tidaklah berfikir bahawa penilaian akademik ini sangat penting. Jangan, mulai saat ini mari kita tingkatkan kepentingan kokurikulum bersama. Kita angkat akademik, kita angkat kokurikulum, lahirkan pelajar yang seimbang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Teruskan saudara moderator Amir. Baiklah, terima kasih saudari Patricia atas penjelasan yang cukup mampat ya saya kira. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Patricia sebentar tadi, kepentingan kokurikulum ini mampu melahirkan anak watan yang bersifat holistik.
maka ibu bapa haruslah memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak mereka. Baiklah, kita beralih kepada persoalan yang seterusnya. Apakah kesan yang bakal kita tempuhi jika isu ini masih berterusan dalam dunia pendidikan Malaysia? Soalan ini saya tujukan kepada saudari Clarissa. Ya, silakan saudari. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, aktiviti kokurikulum ini sepatutnya tidak dipandang sebelah mata oleh mana-mana pihak. Jika ditelusuri dengan lebih lanjut, apabila aktiviti kokurikulum ini diendahkan atau tidak diperdulikan, ianya bukan hanya memberi impak terhadap satu pihak sahaja, malah yang berlaku adalah sebaliknya, di mana ia melibatkan diri pelajar, masyarakat, dan juga negara. Berbalik kepada persoalan saudara moderator. Pertama, di sini saya ingin fokuskan kesan yang berlaku kepada pelajar. Secara amnya, seorang pelajar itu haruslah bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum kerana ianya membantu pelajar menyeimbangkan diri dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Ikutan daripada aktiviti kokurikulum ini dipandang sebelah mata tidak dapat dinafikan. Ianya menyebabkan pelajar mudah terdedah menjadi seorang yang berfikiran konservatif dan seringkali menjauhkan diri daripada aktiviti sosial dalam khalayak masyarakat. Selain itu, pelajar akan mudah menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, yang menimbulkan masalah di mana seringkali membawa kepada terjejasnya imej diri, keluarga, malah imej di tempat pengajian pelajar tersebut. Hal ini berlaku kerana kurangnya disiplin diri dalam diri pelajar tersebut yang sepatutnya mampu dipraktikkan apabila bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum. Kedua, kita beralih kepada kesan terhadap masyarakat. Apabila aktiviti kokurikulum ini dipandang remeh, kemahiran untuk berkomunikasi di antara orang sekitar berkurang kerana keyakinan dalam diri individu untuk bersosial juga berkurang. Hal ini berikutan daripada individu tersebut kurang pengalaman untuk berinteraksi dan bersosial dengan cara yang baik. Dan jika keadaan sekitar tidak mampu ditangani dengan cara yang betul oleh individu tersebut, itulah menyebabkan perselisihan faham berlaku. Ketiga adalah kesan terhadap negara. Pemuda harapan negara, pemudi harapan bangsa. Pasti tidak asing peribahasa ini kerana seringkali diperkatakan dan saya pasti saudara moderator, ahli panel dan para hadirin juga sering mendengar peribahasa tersebut. Susulan daripada aktiviti kokurikulum dipandang remeh, sikap kepimpinan dan bertanggungjawab yang seharusnya dipupuk dalam diri individu semakin berkurang. Keadaan ini menyebabkan kebolehan individu tersebut untuk menjadi seorang pemimpin berkualiti di masa hadapan ataupun menjadi seorang yang berwibawa dan bertanggungjawab menjadi sukar akibat daripada pendirian tidak teguh dan sukar untuk mengambil keputusan yang baik bagi khalayak masyarakat. Jadi di sini jelaslah bahawa aktiviti kokurikulum ini sangat penting. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Belia hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Itulah baik-baik ayat tokoh Nelson Mandela. Terima kasih kepada saudari Clarissa atas penjelasan tadi. Namun begitu, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Terutamanya di dunia yang serba moden ini, bagaimanakah saudari Fabian melihat solusi kepada keadaan ini, saudara Fabian? Terima kasih kepada moderator dan ahli panel kita. Baiklah, sebelum itu saya suka untuk membetis satu bibit kata dari Graham Hancock, seorang pengarang, jurnalis dan juga humanis yang berasal dari Britain, yang pernah berkata, kemajuan intelektual ditentukan pada tiap-tiap langkah oleh tenaga jasmani untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan latihan fizikal pula mesti disertai dalam kumpulan mental. Jadi, di sini kita dapat lihat betapa pentingnya aspek keterampilan yang hanya mampu dizahirkan oleh komponen yang ada pada kokurikulum. Jadi, isu kokurikulum yang dipandang sebelah mata ini ada beberapa solusi yang saya terlintas dalam fikiran saya dan juga beberapa negara yang boleh kita contohi sistem pendidikannya dalam menjunjung prinsip kokurikulum. Jadi, setelah dianalisis panel yang pertama, kedua sehingga yang ketiga, satu persamaan saya dapat ungkapkan dalam isu ini adalah persepsi dan juga sentimen kedua ibu bapa. Para pelajar malah
tidak dinafikan ada dalam kalangan guru-guru itu sendiri. Jadi, untuk kita cari solusi dan penawar dalam isu ini, perlu untuk setiap individu memainkan peranan mereka. Pihak sekolah misalnya, fasiliti dan latihan intensif perlu dilakukan untuk mana-mana pelajar yang mengikuti dan bergiat aktif dalam aktiviti dan bidang kokurikulum seperti sukan dan pertandingan-pertandingan yang lain. Pihak sekolah perlu cipta satu mindset di mana pelajar perlu berlatih untuk datang bertanding sebagai pemenang untuk memenangi pertandingan itu. Sebab apa? Sebab sentimen buruk daripada ibu bapa wujud apabila mereka belum nampak lagi hasil daripada apa yang para pelajar itu bergiat aktif dan juga ceburi dalam bidang kokurikulum itu, yang di mana pada peringkat universiti kita sendiri faham kokurikulum inilah yang akan membezakan satu pelajar itu dengan pelajar yang lain di alam universiti. Sebab apa? Sebab dalam keadaan pelajar kini sudah pun dilengkapi dengan akademik, tetapi kebanyakan mereka tidak ada dilengkapi dengan soft skill dan sebagainya. Akhirnya, pelajar-pelajar yang aktif dan mempunyai soft skill inilah yang lebih cemerlang. Bukan sahaja di atas kertas peperiksaan, namun apabila dilepaskan ke alam pekerjaan, mereka lebih agresif dan oportunis. Jangan heran jika satu hari nanti golongan pelajar-pelajar ini pula yang direbut-rebutkan oleh syarikat-syarikat kerana ingin mengambil mereka sebagai karyawan. Sebab mereka bukan sahaja pelajar yang menghafal, yang hebat menghafal dan memuntahkan di atas kertas peperiksaan, tetapi mereka bijak dalam mengendalikan masalah-masalah. Itu yang pihak sekolah perlu untuk lakukan untuk menyebarkan manfaat kokurikulum ini. Di negara Finland sebagai contoh, sebuah buku yang dikeluarkan oleh Haneliniemi, Aulitum dan juga Arto Kallioneemi yang berjudul Miracle of Education, Principle and Practice of Teaching and Learning in Finnish School, di mana dalam buku itu salah satu kunci kehebatan Finland dalam menerajui sistem pendidikan dunia bukan dengan pendidikan akademik semata-mata, tetapi kewajipan seseorang pelajar itu untuk mengikuti aktiviti kokurikulum. Contoh yang terdekat, kriteria untuk kita jadi seorang angkasawan bukan hanya kita ambil ujian bertulis dan hadam apa yang diajar dan zahirkan melalui jawapan kertas. Jawapan tidak sama sekali. Bahkan aktiviti fizikal yang membina ketahanan badan untuk berdepan dengan situasi di angkasa dan sebagainya selain mempunyai ilmu dan kelulusan dalam bidang aero angkasa. Jadi, kalaulah kita masih ikut persepsi ibu bapa dan para pelajar yang masih lagi berdegil dan memandang rendah pentingnya kokurikulum ini, saya rasa satu temu duga pun mereka tak akan lulus. Jadi, untuk skop yang lebih besar, apa kerajaan perlu buat? Institusi pendidikan perlu menekankan penghayatan terhadap aktiviti KOKO ataupun kokurikulum itu sendiri daripada sekadar lulus grade dan lulus semata-mata. Saya ambil kesempatan untuk ingin mencadangkan pencapaian dalam kokurikulum dan penglibatan aktif minimum dan satu penglibatan aktif minimum dalam satu persatuan perlu dijadikan aspek wajib untuk memasuki universiti dan institusi pengajian tinggi. Sebab apa? Sebab dalam universiti, pelajar yang aktif inilah yang akan menjadi leader ataupun menjadi ketua pelajar yang seimbang dan dari segi intelektual dan berketerampilan. Jadi, kalaulah kita nak simpulkan segala penghujahan dan pendapat, saya kira persepsi buruk terhadap kokurikulum ini adalah benda pertama yang perlu kita ubah dan hapuskan. Pilihan di tangan kita. Kita inginkan pelajar yang intelektual, berbakat dan berketerampilan atau hanya seorang pelajar yang menelan ilmu buku dan memutahkannya di dewan peperiksaan. Itu sepatutnya ibu bapa, para pelajar dan segelintir guru perlu pertimbangkan. Dan dalam masa kita pertimbangkan, jangan pula kita memperlekehkan para pelajar yang aktif dalam kokurikulum ini. Jadi, di akhir kata, kita sendiri faham dan nampak bahawasanya akar tumbuh dan wujud jasad kokurikulum ini dalam sistem pendidikan adalah untuk dijadikan pemain penting dalam menjadikan pelajar itu berketerampilan secara total. Dan perkara ini sudah pun dibuktikan. Apa tunggu lagi? Kita perlu jangan memandang rendah terhadap wujudnya kokurikulum di sekolah kita. Jadi berbalik kepada saudara Amir. Bukti keberhasilan kokurikulum ini ada di hadapan anda sekalian.
di mana anda dapat saksikan bagaimana kita dapat melihat kemahiran-kemahiran ahli panel kita pada hari ini dalam berkomunikasi dan berfikir secara kritis. Inilah generasi yang kita harapkan demi masa depan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi melapangkan masa untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit sebanyak pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa seperti biasa mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan ataupun rangkuman yang boleh kita buat daripada forum hari ini adalah bagaimana persepsi serum masyarakat terhadap aktiviti kokurikulum ini mampu mendatangkan kesan yang buruk kepada pelajar, malah negara secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini dan sama-samalah kita menolak dayah-dayah daripada merosakkan persepsi kita. Hadirin sekalian. Baiklah, sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun indah dan daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.